Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yaj'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba hammina wa minhaja hayatina wa syafi'an lana yawmal qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, marilah banyak-banyak kita syukur dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana Allah Ta'ala bagi kepada kita segala-gala nikmat dan segala-gala kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Maka marilah kita banyak syukur kepada Allah dengan kita buat sungguh-sungguh apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita, dan kita kena usaha boleh tinggal gapo Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang kepada kita. Mudah-mudahan kita hidup di atas dunia kita dapat balas sebaik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, seperti biasa dah hari Khamis malam Jumaat dah kita bersama dengan kisah-kisah ataupun kelebihan-kelebihan yang ada kepada sahabat Nabi kita radhiyallahu anhum. Yang mana sebelum daripada ni kita boleh dengar hadis berkenaan dengan kelebihan sahabat-sahabat Nabi. Kelebihan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Lepas tu malam ni pula kita bersama dengan ayat Quran berkenaan dua ayat kelebihan sahabat Nabi. Lepas tu insya-Allah kita bersama dengan sahabat Nabi, 4 orang khulafa ar-rasyidin. Panggil kata khalifah Nabi 4 orang tu. Insya-Allah kita bersama pada malam ni. Kisah hidup dia lagu mana dengan cara rekah supaya kita boleh ambil wak mikir, ambil wak panggil kata wak kira cara bagaimana mereka tu hidup boleh jadi orang berjaya di dunia dan di hari akhirat. Ayat Quran berkenaan dengan kelebihan para sahabat Nabi ada disebut di dalam Al-Quranil Karim di dalam surah Al-Fath yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Itu dia ayat kelebihan para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah meredai mukmin, meredakan mukminin. Allahu Akbar. Pia orang mukmin di sini, sahabat-sahabat Nabi. Sabit itulah panggil kata kisah-kisah sejarah-sejarah sahabat Nabi ni, kita kena ngaji. Kita kena pakat dengar, kita kena pakat baca. Supaya kita boleh tahu riwayat hidup kehidupan mereka ni, hidup lagu mana boleh jadi hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha di dunia dan di hari akhirat. Supaya kita dah hidup hari ni, sehari ke sehari, lama-lama seminggu, duk buat tu, buat ni, taat tu, taat ni, kerja tu, kerja ni. Hak besar sekali go kitanya,
kita nak keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala redha wi hidup kita. Sebab itulah kita kena ambil gambar-gambar hak orang redha dah. Orang hak Allah Taala redha dah. Fak dia hidup lagu mana? Kita kena ambil contoh tu. Kita kena ambil wak ngaji, wak dengar. We reti, we tahu, we faham kehidupan mereka lagu mana. Kita kena pakat dengar. Supaya kita boleh ambil guna di dalam kehidupan kita, supaya kita berjaya atau jaya bersama, supaya kita dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka membai'ahkan engkau di bawah pohon kayu, for dia bai'ah ni panggil kata supostia nak taat, nak turut Nabi. Supos dia nak turut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam gitu mo nah demo hidup siapa digelar Allah Taala redha kepada fak dia panggil kata dengan fak dia tu kena apa bai'ah supos dia dengan Nabi nak tolong nak turut Nabi, nak patuh, nak taat, nak tolong Nabi. Allahu Akbar. Marilah fak kita, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari, marilah kita pakat tanam di dalam hati kita, jadi orang beriman sungguh-sungguh, dan marilah kita pakat tanam di hati kita, kita ni, nak rasa nak tolong agama Allah Ta'ala. Rasa nak tolong kepada ajaran hak Nabi kita, mari royak, mari sebar di atas muka dunia ni. Mari kita pakat tolong, pakat sokong, pakat jemai, pakat ponong, pakat bawa agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya dengan sahabat-sahabat Nabi, dia sumpah setia, nak taat setia kepada Nabi, dan nak tolong, dan nak bela. Ialah belaka tu. Hak kita kena tahu, dan hak kita kena ambil buat fikir, dan kita kena pakai usaha gapo hak kita boleh tolong agama Allah Taala, kita tolong. Gapo hak kita boleh bela, kita bela. Supaya agama Allah Taala kokoh maju lagi. Kita nak agama Allah Taala maju dengan sebab kita hati. Sebab kita walaupun sikit sebanyak pun agama maju tempat kita ni, Islam maju tempat kita ni, ada sokongan kita hati. Sebab apa? Sebab kita nak keredaan daripada Allah, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di hati-hati mereka. Comelnya hati mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala tahu di hati-hati sahabat-sahabat Nabi. Maka ia menurunkan ketenangan kepada mereka. Allahu Akbar. Ni apa kita nak belaka ni. Dah jadi orang beriman. Dah jadi orang panggil kata taat setia dengan ajaran agama. Dia tolong, dia sokong agama. Allah Ta'ala akan bagi ketenangan. Ketenangan ni bukan harga murah juga. Lepas tu ia tak mari dengan mudah-mudah ketenangan. As-sakinah. Kuam sanggup. Hidup dengan ketenangan. Harga mahal ketenangan ni. Apa yang kata dunia dia hari ni duduk susah dengan sebab tu, sebab ni. Dengan gotu, dengan goning. Tetapi orang-orang beriman masa Nabi, sahabat-sahabat Nabi, Allah Ta'ala turun as-sakinah, ketenangan ke dalam hati mereka. Dan mengerniakan pahala dan kemenangan yang hampir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pahala kepada dia. Allah, dan dapat kemenangan yang dekat yang Allah Ta'ala nak bagi kepada mereka. Ini di antara ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam Quran, kelebihan para sahabat-sahabat Nabi yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha di atas dunia lagi. Mula-mula sekali, sahabat Nabi, secara rekah, kita bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar, kita dah panggil Abu Bakar. Lepas tu gelar gaya dia As-Siddiq.
Gelar dia Siddiq. Nabi royak dia ya percaya lalu. Nabi gi Isra Mi'raj turun mari royak. Dia tu tak percaya ni, tak percaya. Gi royak kepada Abu Bakar, percaya selalu. Nabi gelar dia As-Siddiq. Kita pun nak jadi pasal tu. Gapo hak Nabi royak dalam hadis, gapo hak Allah Taala royak dalam Quran, we jadi percaya selalu. We jadi percaya selalu. Jangan kata kau dulu. Kau dulu. Quran ni tak ada kena kau dulu. Hadis Nabi hak sahih tak ada kena kau dulu. Kita dengar ustaz mengajar tafsir Quran, ulama al-mu'tabari mari tafsir, mari duk royak. Kita dengar hadis Nabi, ulama-ulama apa hadis mari duk royak. Kita berimeh lalu, percaya lalu. Tak usah duk jadi gitu gini kalau hak Quran hak hadis. Hak kita ada bosannya kalau benar-benar selain daripada Quran dan hadis kita percaya sungguh. Takut sungguh, bosan sungguh, beringat sungguh. Hak Quran royak, hak Nabi royak, tak ada bosan, tak ada takutlah mana. Sabit itulah panggil kata, kita kena takut. Kita kena jadi benar kita ni gapo hak Allah Taala royak, gapo hak Nabi royak. Setelah dia masuk Islam, Abu Bakar, dia masuk Islam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam dengan Nabi kita Abu Bakar. Dan membela Nabi kita dari segala penghinaan dan kezaliman yang dilakukan oleh orang musyrikin. Dia bela Nabi. Allahu Akbar. Dia bela Nabi. Masa tu masa orang musyrikin tak kena kepada orang Islam, tak kena kepada Nabi. Abu Bakar jadi pembela. Allahu Akbar. Kita ni nak bela lagu mana dengan agama kita. Kadang-kadang kita tak tahu nak bela agama. Nak tahu nak bela lagu mana. Bela hak agama kita suruh kita kena usaha boleh buat. Tu bela tu. Gapo hak Nabi larang kita kena pakat tinggal. Panggil kata tu bela. Di antara kita bela agama kita, buat hak Tuhan suruh, kita tinggal hak Tuhan larang. Jangan kita duk putus. Lah ni duk putus. Tinggal hak Tuhan suruh, gitu buat hak Tuhan larang tu. Di antara benar-benar duk putus agama. Agama cerak-cerak larang tak leh kau tu, tak leh kau ni, haram kau tu, haram kau ni. Kita buat tak apa, buat tak ada tak ada gapo. Tu bahaya tu. Bahaya takut hidup jadi masuk orang tak berjuruh dengan agama pula. Marilah kita pakat bela, pakat buat, pakat bersungguh, pakat tolong, pakat menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Abu Bakar hijrah bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bersama dengan Nabi di dalam gua. Kemudian Nabi dia hijrah dengan Nabi pergi ke Madinah. Dia pergi hidup di Madinah pula dah dia jadi menteri sebagai penolong Nabi. Allahu Akbar. Lepas tu tak sewi tu redha gumano hidup dia. Tak sewi tu redha lah gumano hidup dia. Tolong Nabi semata. Tolong Nabi semata. Sinilah kita kena ambil fikir jadi comel. Kita ni wapo ketok dok tolong Nabi. Wapo kara dok tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sabit itulah kita kena belajar, kita kena ngaji, kita kena dengar supaya apa? Supaya kita boleh ambil contoh-contoh orang-orang yang dok bela, dok bawa, dok tolong ajaran agama Allah Taala lagu mana. Kita pakat-pakat usaha. Dalam masa Amir, hidup tolong Nabi juga. Lepas tu dalam masa perang, hingga wafat dia. Hingga wafat Nabi fak dia. Tolong bela Nabi tu. Masa Senin pun dia tolong, dia jaga duk sekali. Masa perang pun dia tolong. Ni nak kata Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat-sangat hebat kehidupan dia. Setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, dipilih Abu Bakar tu jadi khalifah pada tahun yang ke-12. Lepas tu pada masa dia ni juga kata dia dapat sekat, dapat menghalangkan murtadin, orang murtad.
Selepas daripada Nabi mati tu, tubik kata orang murtad yang cuba mengacau keamanan negara. Fak murtad ni nak kucak keamanan ketenangan negara di Madinah masa tu cuba-cuba nak kata nak kucak. Fak yang nak kucak, tetapi Abu Bakar serai perang dengan fak tu hingga percaya. Lepas tu Abu Bakar juga dia hatta tentera menghalangkan orang-orang Persia dan orang Rom. Ni kata untuk nak bela, nak jaga agama Allah Taala ni, dia kena jaga dengan kuat, dengan sungguh, dengan apa? Siapa Rom dan Persia duk gagah kuat pada itu, dia dapat sekat. Dan Abu Bakar mati pada tahun yang ke-13, umur dia 63 tahun. Lepas tu di tanah kubur dia dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah Aisyah tu itu Abu Bakar. Umar pula. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu digelar dia apa yang kata Al-Faruq. Gelar dia Al-Faruq. Dia masuk Islam dengan doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah sore-sore masuk Islam tak serupa. Umar ni yang masuk Islam dengan doa Nabi. Nabi doa ke mana? Nabi doa, hai Tuhanku, kuatlah Islam dengan salah seorang Umar. Kuatlah Islam dengan salah seorang Umar. Umar mana? Umar bin Al-Khattab dan Umar bin Hisham. Allah Subhanahu Wa Taala terima doa Nabi. Umar bin Al-Khattab boleh masuk Islam. Umar ni sebelum Islam dia ni sangat-sangat musuh dengan Islam. Allahu Akbar. Dengan sebab dia tak kenal, dia tak tahu. Sabit itulah orang-orang duk musuh dengan Islam, orang-orang tak jauh dengan Islam. Jangan kita ada itu sangat dengan dia tak tahu. Dia tak kenal Islam. Kaum main rucak sana. Sabit itulah kita kena royak dulu. Royak wi faham, royak wi tahu, royak wi reti. Insya-Allah insya-Allah tak ada orang benci kepada Islam. Hang benci tu dia tak kenal. Dia tak kenal, dia tak tahu sepanjang kita agak dah jahil tak tahu perang susah. Buku jahil ni duk perang susah pak kita kok mana pun buku jahil. Umar tu duk musuh dengan Islam, buku tak reti. Buku tak kenal Islam. Allahu Akbar. Sebelum dia masuk Islam tu sangat-sangat musuh dengan Islam dan Nabi. Sehingga berani dia nak bunuh Nabi. Tak ada lah. Berani nak bunuh Nabi ni. Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selepas dia masuk Islam ni, seorang sahabat sangat membela Nabi pula. Allah, ni jadi lagu ni pula. Padang dia duk menetai, duk lawai Islam sungguh-sungguh. Bawa masuk Islam, jadi seorang tolong Nabi. Dan orang Islam. Sehingga dapat orang Islam tu masa tu, dan hang duk takut. Tak boleh disemaya di Kaabah di Mekah tu. Siapa bawa Umar boleh masuk Islam tu, bawa Umar masuk Islam tu, orang-orang Islam boleh semaya di Kaabah dengan bebas. Hak ni kita nak orang bebas pasal ni. Ibu bapa, adik kakak yang dikasihi Allah Taala sekalian. Kita nak orang bebas pasal ni tempat kita ni. Kita nak pemimpin-pemimpin tempat kita di hari ni. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah pemimpin kepada kami macam ni ya Allah. Masa dulu dah menduk tak wis semaya. Tak wis masuk masjid Mekah. Lah ni kita nak jadi pemimpin-pemimpin kemudahan kepada umat Islam tempat kita ni. Kemudahan untuk nak taat kepada Allah, nak beribadat kepada Allah. Lebih-lebih lagi hak pasal tak reti, tak tahu. Kita nak jadi pemimpin kita ni, ambil buat kira cara ni. Kemudahan kepada rakyat. Rakyat tak reti baca Quran, buka tempat ngaji baca Quran, ada tempat baca Quran. Rakyat tak rasa main ngaji baca Quran. Gi nek-nek kat kampung tu.
Hari-hari Jumaat we jadi pemimpin kita mari duk royak atik. Pakak-pakak mengaji. Pakak-pakak mengaji Quran. Tak kira lah siapa-siapa jadi pemimpin pun. Jadi ketua-ketua. We pakak kira royak. We jadi banyak orang untuk nak kerja agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sewa jadi kerja agama Allah Ta'ala nak suruh semaya, nak suruh ngaji Quran ni. Sore ya. Anak mamung pun dia duk nampak sore tu. Nampak tak ada lah mana tu ngaji Quran tu tak ada piano. Tak sehati. Kena we jadi sungguh, we jadi ramah. We jadi pemimpin kita, we jadi sokong, we jadi sungguh. Pemimpin pergi kata. Tu dia. We pergi kata. Supaya ni, ummah ni, sebelum daripada Islam, orang Islam nak pergi semaya di Kaabah payah, duk kena menusuk, takut gitu gini. Tapi bawa ummah boleh masuk Islam, bagi kemudahan. Bebas orang Islam nak pergi buat amal ibadat. Kita nak pemimpin macam ni. Kemudahan kepada rakyat di demi, untuk nak jaga dan nak buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau hijrah pergi ke kota Madinah dengan terai-terai. Sedangkan orang-orang lain hijrah dengan pergi hijrah tu dengan dengan sunyi. Nusu sore dua orang tu pergi. Tapi ummah ni dia pergi dengan terus-terang. Allahu Akbar. Lepas tu dia pergi Madinah pula dah. Dia bersama dengan Nabi SAW. Ketika baik dan amil maupun ketika perang. Dek sekali dengan Nabi. Tolong Nabi. Lepas tu dia bersama dengan Nabi. Semua peperangan dengan Nabi kita SAW. Perang lagi. Perang ni zaman dulu sangat-sangat takut. Perang ni mati. Tapi umat ni semua bersama dengan Nabi kita SAW. Allahu Akbar. Hebatnya sahabat Nabi kita radhiyallahu anhum. Setelah Rasulullah SAW wafat, menjadi sebaik-baik penolong Khalifah Abu Bakar pada tiap-tiap segi dalam pemerintahannya. Allah ni ayat kata comelnya. Nabi mati, Khalifah Abu Bakar, ummah jadi penolong. Kita nak jadi pesen ni weh. Masyarakat kita. Siapa jadi ketua. Selepas pada hati tua dah habis dah cerita lain. Pakak tolong dah. Pakak tolong nak maju kampung dah. Kita duk tak senyo. Lepas pilih dah. Lepas latih dah. Duk jadi gitu. Jadi gini. Tak tenang tu. Tak tenang ni. La ilaha illallah. Lepas duk jadi punah ke apa masyarakat kita punah. Jadi punah tegak hak ni tak segi sejik hak ni jadi gitu gini hak ni tak sem belajar hak ni tak sem ngaji hak ni jadi gitu seakhir punah habis kampung kita. Kita nak latih ketua, nak latih pemimpin untuk nak jadi kemajuan. Baik di segi agama, baik di segi dunia. Ni dah jadi benda-benda tak comel yang berlaku di dalam masyarakat kita. Kita boleh ambil contoh. Selepas daripada Nabi mati, latih Abu Bakar jadi khalifah, ummah tak ada jadi rena. Tolong seperti biasa. Supaya masa Nabi ada. Allahu Akbar. Ni yang kata dia beragama dengan ikhlas. Dia beragama dengan ikhlas, dengan comel, dengan molek. Tak ada benda tak comel di dalam hati. Sabit itulah kita duduk kampung dah hari ni. Selepas latih tua dah, tua pun jadi sokong kat agama. Tua pun kalau boleh pergi masjid atik. Suruh anak-anak mamung ngaji Quran atik, suruh anak-anak mamung pergi masjid atik. Supaya kita nak timbul kebaikan di dalam masyarakat kita. Jadi ada tua, ada pemimpin nak bawa kemajuan di dalam agama kita. Nak bawa kemajuan di dalam kampung masyarakat kita, jadi kampung kita penuh dengan iman dan damai, aman dan damai. Setelah menjadi khalifah, menyambung pekerjaan Khalifah Abu Bakar sehingga dapat apa yang kata menewas dan meruntuh kerajaan Persia di sebelah timur dan kerajaan Rom di sebelah barat. Masa Umar ni boleh buka.
boleh buka, panggil kata boleh berutuh Rom dan versi masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau wafat ditikar oleh Abu Lu'lu'ah Majusi, orang Majusi. Pada hari Rabu, 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Dalam umur dia 63 tahun. Allah radhiyallahu anhu. Lepas tu dikebumikan kubur dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Umar bin Khattab. Uthman pula dah. Uthman bin Affan. Digelar dia, kunyah dia Abu Abdullah, digelar dia Zunnurain. Yang mempunyai dua cahaya. Sebab apa? Sebab gelar dia boleh menikah dengan anak Nabi dua orang. Ruqayyah dengan Ummul Kalthum. Dia masuk Islam sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah Al-Arqam. Islam Uthman ni. Sebelum daripada Nabi masuk rumah Al-Arqam. Rumah Al-Arqam ni rumah tempat Nabi duk panggil kata tempat orang masuk Islam, bawa orang Islam masuk Islam, duduk situ. Rumah Arqam bin Abi Arqam. Nabi duk ajar, duk tarbiyah, duk asuh, duk tazkiyah dalam rumah tu. Selepas daripada masuk Islam. Dan Uthman ni berhijrah dua kali. Dua kali ke negeri Habasyah. Hijrah dua kali pergi ke Ethiopia. Beliau seorang pemalu. Malu. Diredai Allah. Sedap gelar sahabat-sahabat Nabi. Allah Ta'ala redha hidup mereka. Diakui oleh sahabat-sahabat yang agung dan syahid. Apa yang kata sahabat dia ni, sahabat Nabi ni, aku dia. Aku dia, apa yang kata kehebatan dia, sifat dan akhlak dia ni sangat-sangat comel. Beliau melantik menjadi khalifah pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Memerintah negara selama 12 tahun. Dia mati pada hari Jumaat bulan Zulhijjah tahun 30 Hijriah. Dikebumi di tanah kubur dia di Al-Baqi' di Al-Madinatul Munawwarah. Lepas tu khalifah Nabi yang terakhir pada malam ni Ali. Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi. Menantu Nabi lagi. Sepupu Pak Ye dengan Nabi. Lepas tu menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri dia Fatimah. Fatimah anak Nabi, isteri dia. Allahu Akbar. Digelar dia Abu Turab ataupun Abul Hasan. Gelar Ali. Dia masuk Islam tekah dia budak-budak lagi. Abu Bakar yang masuk, yang kata masuk Islam orang tua. Ali ni budak-budak lagi dia. Dia masuk Islam. Allahu Akbar. Dan setelah dia masuk Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyokong Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi melancarkan dakwah di kalangan kaum kerabat. Kalau kita tengok pak-pak orang ni sokong Nabi selalu. Masuk Islam sokong Nabi. Masuk Islam sokong Nabi. Sokong Nabi ni sokong agama dah. Sokong agama Allah Ta'ala dah. Sabit itulah apa yang kata hidup kita ni nak bagi Allah Ta'ala redha, di antaranya kita kena sokong agama kita. Jangan dok elok dia tu dok buat belah dia lah, dia sorang tak apa dah. Jangan. Agama ni atas bahu semua orang Islam kena pakai ikut belaka. Dia berat. Jangan dok elok sorang, dok elok 2 orang, 3 orang, jangan. Kita kena pakai-pakai. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kena tolong-nolong. Tolong-nolong. Jangan dok elok. Dok elok sorang jadi punah banyak perkara. Dok elok sorang tak pakak, tak pakak jameng, tak pakak itu kak. Dia nak jadi apa yang kata gitu gini ada berlakulah. Peluang congwo nak bagi cocok kat tu, cocok kat ni. Nya pakak kira jadi ramah. Pakak kira molek, wak we jadi molek, wak we jadi ikhlas molek, tolong molek.
untuk nak tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhati pak orang ni, dah sokong Nabi lalu dah. Dah. Apa yang kata di dalam Ali ni dalam Nabi nak lacak, nak royak, nak dakwah dalam kaum kerabat ni, Ali bersama dengan Nabi. Dah. Ketika dia pergi di Madinah pula dah. Dia masuk perang bersama perang dengan Nabi. Apa yang kata 20 kali lebih. Perang dengan Nabi, Melaka dia tak pergi perang Tabuk. Di dalam masa peperangan pemerintah Abu Bakar adalah seorang menteri yang taat setia kepada Abu Bakar. Ni Ali ni nak kata. Comelnya Ali ni. Tak ada gitu gini. Walaupun dia natu Nabi, walaupun dia masuk Islam, budak-budak pun tak ada jadi punah pun. Tak ada jadi kau tu kau ni deki kau tak ada. Taat setia pada Abu Bakar, masa Abu Bakar. Masa merintah Umar pula ada seorang menteri yang setia kepada beliau tiap pekerjaan yang dilaksanakan. Buat berlaku tiap pekerjaan masa Umar bin Khattab. Begitu juga masa Khalifah Uthman adalah sebagai penolong baginya. Comel belaka Ali ni. Masa Khalifah 3 orang sebelum dia ni tak ada gapo, tak ada reno-reno. Comel hidup dia, molek kita boleh ambil buat contoh hidup tak ada deki, tak ada jadi ngaruk, tak ada jadi kacang kau ning pada tiga-tiga orang ni. Baik masa Abu Bakar, Umar, Uthman ni, Ali tak ada duk perang apa, comel belaka. Allahu Akbar. Itulah apa yang kata pada malam ni. Apa yang kata kisah hidup pak orang khalifah secara rekah. Supaya kita boleh dapat tahu, supaya kita dapat ambil pengajaran di dalam kehidupan mereka, supaya kita dapat kebaikan. Apa yang kata kita dengar kisah ataupun sejarah ni, kurang-kurang kita boleh tahu kata lagu ni hidup para sahabat Nabi. Allah siapa tu puji royak kelebihan dalam Quran. Dalam hadis Nabi pun ada duk royak. Patu hidup dia pula dah Allah comelnya. Kita tengok cuk dem siapa orang ni gak tolong, bela, sokong agama Allah Taala. Kita nak wis ni. Kita tak pasang jatuh agama, buat tak hira kepada agama, tak padu kepada agama. Kita nak jadi bela, sokong, piku. Tak ada piku, pandang. Tak ada pandang, usahalah jadi. Apa yang kata lagu mana pun kita boleh bersama dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan lupa, agama nak maju, kita kena pakat tolong-nolong. Agama nak maju, kita kena pakat sokong. Agama kita nak maju, kita kena pakat bela. Kita duk bosannya, agama-agama lain duk jatuh agama Islam. Kita duk jatuh juga, duk tolong duk sokong jatuh hati. Itulah kita tak sih. Sampai itulah kita kena dengar, kita kena belajar, kita kena ngaji supaya kita kena Islam, saya Islam, tahu Islam. Kita boleh kenal para sahabat hidup dia yang Allah Ta'ala redha tu hidup lagu mana. Yang akan jerak masuk di dalam hati kita. Iman yang akan tumbuh di dalam hati kita. Iman tu saat ni kita dengar, saat ni lah nak bawa di kita ke arah kita boleh bersama dengan ajaran agama Allah. Kita boleh bela dan boleh tolong ajaran agama Allah Ta'ala. Sekadar kita boleh tolong. Itulah pada malam ni, ibu bapa, adik kakak yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, marilah kita pakai usaha hidup kita menjadi hidup yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di hari akhirat. Waffaqanillahu wa iyyakum bil khairi was sadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.